Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bajet 2018 yang bakal dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak 27 Oktober ini perlu memberi manfaat kepada seluruh rakyat di negara ini meliputi pelbagai aspek termasuk keagamaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Haja Azizah Haji Mamadun berkata, ia termasuklah menambah baik kemudahan dan membela kebajikan golongan terlibat dalam pendidikan keagamaan seperti guru kelas agama Fardu Ain Kafah dan petugas masjid maupun surau. Jangan mengharapkan berita yang baik saja. Dalam usaha bekerja dakwah ini, kita berterusan bekerja memberikan walaupun kita tidak dapat mendapat apa-apa balik, tapi kita mesti meneruskan usaha yang baik ini. Beliau ditemui pemerintah RTM selepas melancarkan program Jejak Syiar Parlimen Beaufort di Kampung Kebulu Beaufort. Sementara itu, guru agama dan imam di Beaufort berharap usaha itu dapat direalisasikan. Bagi saya memang adalah berbaloi lah juga, cuma penambahbaikan lah lagi dari segi ilaun itu sendiri, dan insyaAllah kalau boleh dinaik tarifkan lagi lah. Pada masa akan datang semoga pihak kerajaan lah terutamanya kami di bawah JAKIM dan juga JAINS dapat menyelaraskan nilai dengan setimpal dengan nilai kerja kami ilaun ataupun statusnya sebagai gaji. Mengenai program Jejak Syiar tersebut, Datuk Haji Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort berharap anak-anak muda dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka sebagai pelapis pemimpin dan memberi teladan yang baik kepada masyarakat pada masa akan datang. Golongan muda diminta bersedia untuk sama-sama menjayakan aktiviti fardu kifayah khususnya dalam pengurusan jenazah. Langkah berkenaan penting bagi memastikan kewajipan melaksana fardu kifayah dapat diteruskan oleh golongan muda. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarlin Haji Ombi berucap merasmikan majlis penutupan bengkel pengurusan jenazah anjuran Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan dengan kerjasama JAINS dan KRT Kampung Lawah Beaufort. Dalam pada itu, Datuk Kamarlin yang juga wakil rakyat Lumadan meminta agar semua peserta bengkel berkongsi ilmu yang diperoleh dengan golongan muda agar kewajipan fardu kifayah dapat dilaksanakan dengan mudah. Sehubungan itu, beliau berharap lebih banyak bengkel seumpama dianjurkan khusus kepada golongan belia. Hampir 100 peserta dari beberapa buah masjid dan surau berhampiran menyertai bengkel tersebut. Dalam majlis berkenaan, pengurus kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan, Zulhairi Haji Ismail, turut menyampaikan sumbangan kain kafan dan peralatan untuk memandikan jenazah kepada beberapa masjid yang terlibat dalam bengkel berkenaan. Tergaman dan tidak terungkap oleh kata-kata. Itu yang boleh digambarkan di wajah seorang warga emas, Yusuf Sarail dari Kampung Lalangut, Suasa Beaufort yang menerima pelbagai bentuk bantuan bernilai hampir RM20,000. Bantuan yang diterimanya itu bertujuan membaik pulih bahagian dapur rumahnya yang musnah akibat kebakaran 11 September lalu. Turut diterima alat kelengkapan lain serta barangan keperluan harian. Sumbangan disampaikan pengarah Yayasan Sabah yang juga ahli Parlimen Sepitang, Datuk Sapawi Haji Ahmad dalam program Taburkan Jasa Semaikan Budi, gotong royong menceriakan dan membaik pulih rumah mangsa kebakaran. Program anjuran Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan dengan kerjasama sukarelawan Yayasan Sabah dan UMNO bahagian Sepitang. Itu banyak terima kasih lah. Alhamdulillah. Itu sajalah. Dapat bisa kaplas ya. Kita sentiasa memberikan perhatian kepada masyarakat kita, terutama sekali yang memerlukan dalam perkara-perkara yang urgent, yang emergency ataupun musibah-musibah yang pada masa ini. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Haji Sapawi berharap dengan simbolik gotong royong ini dan penampilan sukarelawan daripada Yayasan Sabah akan memberikan semangat kepada Yusuf agar beliau terus tenang dan sabar menghadapi cabaran dan dugaan hidup. Hampir 70 orang menjayakan program gotong royong ini yang terdiri daripada ahli-ahli UMNO termasuk pemuda dan puteri serta sukarelawan Yayasan Sabah.
Sektor pelancongan yang kian pesat membangun di daerah Kiulu mendesak keperluan untuk menaik taraf dan membesarkan keluasan Pekan Kiulu. Wakil Rakyat Kiulu, Datuk Johnston Bangkwai berkata, keperluan tersebut juga selari dengan pembinaan jalan raya dari Telipok ke Ranau yang akan menjadikan Pekan Kiulu sebagai lokasi persinggahan utama. Ketika ini, daerah Kiulu yang sedang berkembang sebagai hub pelancongan luar bandar merekodkan kehadiran pengunjung yang ramai. Tahun lalu, Pekan Kiulu menerima kehadiran 26,000 pengunjung domestik dan antarabangsa. Manakala bagi tempoh Januari hingga September tahun ini, 37,000 pengunjung melawat Kiulu dengan anggaran pendapatan kira-kira RM3 juta. Itu satu keperluan yang harus diwujudkan jika kita mau perbesarkan Pekan Kiulu ini, karena menurut Majlis Daerah di seberang sana ini ada lebih kurang 500 ekar tanah majlis yang boleh diusahakan. Datuk Johnston ditemui pemberita selepas program Mesra Rakyat Mesra bersama program mobile CTC Pekan Kiulu di Kiulu. Dalam pada itu, Datuk Johnston mencadangkan agar program Mesra Rakyat Mesra bersama program mobile CTC melibatkan lebih banyak penyertaan agensi dan jabatan kerajaan untuk turun padam membuka kaunter perkhidmatan, pameran dan aduan pada masa akan datang. Sementara itu, Timbalan Pegawai Keuangan Persekutuan Siti Nurhaini Osli memberitahu sebanyak 17 siri program sedemikian dilaksanakan di seluruh negeri tahun ini. Manakala 4 lagi baki siri program akan diadakan di Sandakan, Beaufort, Menumbuk dan Tambunan. Tahun depan pihaknya bercadang meningkatkan jelajah tersebut ke 25 daerah. Di Sabah, kita akan bergerak menggunakan kenderaan-kenderaan mobile dan juga perkhidmatan-perkhidmatan kaunter jika jabatan berkenaan tidak mempunyai servis kenderaan bergerak ataupun van bergerak. Program 2 hari ini menyaksikan 31 jabatan dan agensi kerajaan membuka kaunter perkhidmatan masing-masing dengan anggaran lebih 2,000 pengunjung. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK terus diingatkan agar melaporkan kepada Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Gum sekiranya masih terdapat penduduk yang tercicir daripada menerima bantuan kerajaan termasuk kemudahan tangki air. Wakil Rakyat Gum Datuk Haji Zakaria Idris berkata, pihaknya menerima aduan daripada segelintir penduduk yang masih belum menerima bantuan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mahu JKKK mempergiat usaha mengenal pasti penduduk yang belum mendapat bantuan dan melaporkan segera perkara itu bagi memudahkan Pejabat Dun Gum mencari dana bagi pembelian tangki air. Tiap-tiap masa yang diperlukan, kita menghantar tangki untuk keperluan air minum untuk kegunaan orang-orang kampung ni, kerana di kawasan ini masih belum sampai lagi pipe air bersih. Datuk Zakaria berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan tangki air Satu Malaysia di Kampung Dandulit, Sandakan. Pembelian bantuan berupa tangki air itu bagi membolehkan penduduk menyimpan bekalan air bersih untuk kegunaan atau keperluan terutama ketika berhadapan musim kemarau. Ogos lalu, seramai 200 penduduk menerima bantuan berkenaan, membabitkan penduduk dari Kampung Jaya Bakti, Sungai Memanjang, Satura, Kitagas, Sungai Monyet, Sinar Harapan, Sungai Tiram dan Kampung Semawang. Program Semarak Rakyat bersama Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM berjaya mewujudkan jaringan kerjasama antara pasukan keselamatan dan komuniti dalam aspek menyalurkan maklumat keselamatan. Komando ESKOM Datuk Hazani Ghazali berkata, program itu mencapai matlamat apabila komuniti di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone mula sedar mengenai kebersamaan memikul tanggungjawab memastikan keselamatan serta menjana kesejahteraan di S-Zone. Inilah satu konsep, satu trust strategi utama yang ESKOM akan mainkan, iaitu mendekati semua masyarakat bagi mendapat kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan dan keamanan negeri Sabah, khususnya Pantai Timur Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas program Semarak Rakyat bersama ESKOM di Sempurna. Program berkenaan dirasmikan pemangku Ketua UMNO bahagian Sempurna, Datuk Seri Nasir Tun Sakaran. Jelajah program yang bermula di Lahad Datu, Sandakan, Kunak dan berakhir di Sempurna itu turut melibatkan agensi kerajaan dan swasta termasuk Angkatan Pertahanan Awam APM serta bomba.
Menurut Dato' Hazani, konsep program yang menghubung dan menyatukan masyarakat bersama pasukan keselamatan itu bakal dilaksanakan di daerah lain termasuk Kudat, Beluran, Pitas dan Kinabatangan pada masa akan datang. Terdahulu Dato' Nasir berkata, program tersebut membolehkan masyarakat mendapat pendedahan mengenai tahap kesiapsiagaan Eskom dalam mempertahan kedaulatan pantai timur Sabah daripada unsur keganasan yang didalangi kumpulan pengganas. Sebanyak 774 rumah setinggan di 3 kampung di Sandakan dirobohkan dalam tempoh sebulan menerusi operasi meroboh rumah setinggan yang dilaksana Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Jumlah yang dirobohkan itu adalah sebahagian daripada 900 rumah setinggan yang dikenal pasti dalam operasi berkenaan. Daripada jumlah itu, sebanyak 223 rumah setinggan dirobohkan di Kampung Muhibah, 278 di Kampung Cahaya Baru, manakala 273 lagi dirobohkan di Kampung Mangkalinau. Sementara itu, baki 126 rumah setinggan lagi belum dirobohkan kerana penghuninya masih menunggu kelulusan untuk mendapatkan unit rumah di Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Harmoni. Menurut Pegawai Penguatkuasa MPS Erman Tajuddin Edi, tindakan meroboh rumah itu dilakukan selepas penghuni setinggan terbabit menerima kunci unit rumah PPR yang ditawarkan kepada mereka di Taman Harmoni. Bercakap kepada media, katanya walaupun tiada bantahan daripada penduduk, operasi meroboh berdepan beberapa kesukaran termasuk terpaksa menggunakan bot bagi membawa anggota penguatkuasa dan peralatan meroboh kerana ada rumah yang terletak di seberang sungai dan kawasan bakau. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlangsung di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi, program wacana penerbitan diadakan di Dewan Amil Jaya di BP Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 9.45 pagi ini berlangsung majlis melafaz dan menandatangani ikrar bebas rasuah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK di bangunan DBKK. Akhir sekali pukul 3 petang ini diadakan majlis jamuan teh bersama kanak-kanak istimewa dan anak yatim sempena hari jadi rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di Sutra Harbour Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama Aisyah di Angkasa Puri. Silakan Aisyah.